Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada moderator. Saya Muhammad Hanif bin Mustafa dari Sekolah Kebangsaan Tatau akan menunjukkan hasil kajian penggunaan kaedah Who's the Boss bagi membantu murid menjawab soalan mencari anu dalam operasi matematik. Okey, dalam bab penyataan masalah, saya akan terangkan refleksi PDPC, kesalahan-kesalahan murid yang pelajar saya buat, soalan-soalan UPSR serta pengenalan kaedah Who is the Boss. Okey, dalam refleksi dalam PDPC, saya mendapati murid tidak dapat menjawab soalan mencari anu dalam operasi asas matematik dengan betul. Anu di sini maksudnya adalah unknown atau nombor yang tidak diketahui dalam sesuatu operasi. Contohnya 31,082 tolak Y sama dengan 9,465. Y itu dikenali sebagai anu. Hasil kajian, hasil pemerhatian yang saya buat semasa PDPC adalah benda ini berpunca daripada pelajar-pelajar tidak menguasai konsep asas operasi matematik dan seterusnya adalah salah memilih operasi semasa pengiraan yang menyebabkan mereka salah jawapan. Dan untuk perhatian, untuk pengetahuan semua, pelajar-pelajar ini tidak ada masalah untuk tambah, tolak, darab dan bahagi dengan betul. Cuma mereka salah memilih operasi semasa pengiraan sahaja. Yang punca seterusnya adalah kaedah yang saya ajar sebelum ini sukar difahami oleh mereka. Kaedah yang membuatkan nombor untuk pergi ke belakang atau nombor alihkan datang ke depan dan tukar operasi. Kaedah itu tidak dapat difahami dengan baik oleh pelajar. Okey, ini adalah contoh-contoh kesalahan pelajar saya. Kalau kita tengok dalam gambar ini, mereka dapat menambah dengan baik dan menolak dengan baik. Cuma operasi yang digunakan itu tidak tepat untuk soalan ini. Dan juga kalau kita tengok yang di sebelah pun sama, dapat tambah dan tolak dengan baik, tetapi penggunaan operasi itu yang salah. Okey, soalan mencari anu juga sangat popular dalam UPSR. Hasil yang saya tengok dari ujian UPSR tahun 2015 sehingga 2019, saya tunjukkan dalam jadual ini. Kalau kita tengok daripada tahun 2015, bilangan soalan adalah 4 soalan. Soalan yang berkaitan dengan mencari anu. 2016 ada 1 soalan, 2017 ada 5 soalan, 2018 ada 5 soalan dan 2019 ada 7 soalan. Hal ini menunjukkan soalan mencari anu ini sangat penting untuk pelajar-pelajar kuasai. Dan ini juga saya ambil daripada kertas 1 saja. Ini belum lagi tengok dalam kertas 2. Ini adalah contoh-contoh soalan UPSR tahun 2019. Okey, kalau kita tengok di sini, X ini adalah anu. Ini adalah soalan nombor dan operasi. Untuk soalan di sebelah ini, soalan mencari anu dalam tajuk masa dan waktu. Yang ini pula, tajuk ini melibatkan tajuk wang. Ini pula tajuk nombor dan operasi. Okey, untuk soalan 32 ini, dia sudah masuk dalam tajuk isi padu cecair. Dan akhir sekali sebelah ni saya tunjukkan ini adalah soalan perpuluhan. Oleh itu, saya boleh katakan soalan mencari anu ini masuk dalam hampir setiap tajuk dalam topik-topik dalam mata pelajaran matematik. Ini merupakan kaedah pada pengenalan pertama saya kepada pelajar menggunakan kaedah Who is the Boss. Kalau di sini saya hanya gunakan dengan menulis di papan putih sahaja. Dan perkataan kuli ini sebenarnya ada bos dan kuli. Kuli ini sebenarnya diberi idea oleh pelajar saya sendiri yang mana mereka lebih suka pakai bos dan kuli. So saya pakai saja perkataan ini supaya mereka lebih faham sebab ini adalah idea mereka. Okey. Baik. Who is the boss? Kaedah who is the boss. Apa yang saya dapat daripada kaedah ini? Macam mana saya buat kaedah ini? Kaedah ini sebenarnya saya adaptasi daripada konsep tambah dan tolak. Bos ini adalah nombor yang paling besar dalam tambah dan tolak. Dalam tambah,
nombor yang paling besar adalah pada kedudukan jawapan, dan pada operasi tolak, bos akan berada pada nombor yang paling besar akan berada pada kedudukan yang paling depan. Okey. Bos adalah nombor yang paling besar dalam operasi kecuali darab dan bahagi. Untuk darab dan bahagi, saya gunakan kaedah tambah dan tolak tadi dan sesuaikan dengan operasi darab dan bahagi. Okey. Kaedah ini juga boleh guna dalam semua topik matematik termasuk wang, masa dan waktu, pecahan, perpuluhan. Cuma untuk kali ini pengenalan pertama kepada pelajar, saya terangkan dulu penggunaan dalam tajuk operasi, nombor dan operasi. Okey, nombor bulat sahaja. Okey, ini adalah penambahbaikan sedikit yang saya buat selepas pengenalan pertama kepada pelajar. Who is the boss? Kalau kita tengok operasi tambah dan tolak, bos dia untuk tambah, bos dia adalah pada kedudukan jawapan, dan untuk tolak, bos dia pada kedudukan yang paling depan. Ini adalah nombor yang paling besar dalam kedua-dua operasi tersebut. Dan nombor yang lagi kecil daripada bos adalah kita panggil dia sebagai kuli. Jadi untuk operasi tambah dan tolak, untuk cari bos, sekiranya anu itu berada pada kedudukan bos, kita hanya perlu tambah kedua-dua kuli. Okey, untuk tolak pun sama, untuk tambah pun sama. Manakala untuk operasi darab dan juga bahagi, bos berada pada kedudukan jawapan untuk darab dan bos berada kedudukan nombor paling depan untuk bahagi. Ini saya adaptasi daripada tambah dan tolak tadi. Cuma untuk mencari bos dalam operasi darab dan bahagi ini, kuli perlu darab dengan kuli untuk cari bos, dan untuk cari kuli, bos kita ambil nombor yang paling besar, perlu dibahagi dengan nombor kuli, baru kita dapat satu lagi nombor kuli tersebut. Okey, ini penerangan untuk tambah dan tolak. Bos adalah nombor terbesar dalam operasi tambah dan tolak. Ini berdasarkan konsep asas matematik. 1 tambah 2 bersamaan dengan 3. Okey, dan kuli adalah nombor yang lebih kecil berbanding bos. Sekiranya anu berada di tempat bos, maka semua nombor kuli perlu ditambah. Sekiranya anu berada di tempat kuli dalam operasi, maka nombor bos perlu ditolak dengan nombor kuli yang diberi. Okey, kita tengok contoh soalan. 31,082 tolak Y bersamaan dengan 9,465. Okey, yang pertama adalah kita tentukan sama ada anu tersebut iaitu Y sama ada dia adalah bos ataupun kuli. Jadi kita tuliskan dulu dia dalam ayat matematik macam ni. Kemudian kita tengok. Okey, dalam operasi tolak, bos itu berada di nombor yang paling depan iaitu 31,000. Dan anu itu pula berada pada kedudukan kuli. Jadi untuk kita cari kuli, kita hanya ambil bos tolak dengan kuli yang sebelah lagi iaitu 9,465. Okey. So kita akan dapat jawapan dia 21,617. Okey, ini contoh soalan kedua, masih lagi menggunakan operasi tolak, tapi kali ini anu berada pada kedudukan depan iaitu n. N tolak 2,354 sama dengan 9,465. Okey, yang pertama macam yang saya bagi tahu tadi, kita tentukan dulu kedudukan anu iaitu n sama ada dia adalah bos ataupun kuli. Okey, tulis dalam ayat matematik. Kemudian kita letakkan dia punya kaedah tadi. Bos adalah nombor yang paling depan dalam operasi tolak. Jadi untuk cari bos, kita hanya tambah sahaja nombor kuli yang ada. Okey, so kita akan terus dapat jawapan 11,819. So tiada lagi kita bawa nombor sama ada gerak ke depan atau gerak ke belakang. Itu kaedah lama yang saya pakai. Pelajar saya tak faham, tapi mereka lebih memahami dengan kaedah ini. Okey, untuk darab dan bahagi, sekiranya anu berada di tempat bos, maka semua nombor kuli perlu didarab. Manakala sekiranya anu berada di tempat kuli dalam operasi, maka nombor bos perlu dibahagi dengan nombor kuli yang diberi. Okey, kita tengok contoh soalan. Y bahagi 3 sama dengan 182.
Okey, 182. Yang pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu Y itu, anu tersebut sama ada dia adalah bos ataupun kuli. Jadi, kita tulis dalam ayat matematik. So, dalam operasi bahagi, bos itu berada kedudukan paling depan dan selebihnya adalah kuli. Jadi, Y ini sebenarnya adalah bos. Jadi, untuk cari bos, kita hanya darab. Okey, kuli darab kuli maksudnya 3 darab 182. Dan kita akan dapat jawapan 546. Okey, sorotan literature. Sorotan literature yang saya buat adalah berkenaan dengan masalah penguasaan operasi asas dalam kalangan murid dan juga penggunaan pelbagai kaedah dan BBM untuk membantu meningkatkan penguasaan operasi asas murid. Masalah penguasaan operasi asas dalam kalangan murid, saya ambil 3 kajian, iaitu dipetik dari Nur Hasliza binti Muhammad 2012, murid harus menguasai kemahiran asas matematik pada peringkat awal supaya mampu menguasai lebih banyak konsep di masa akan datang. Glosmere, Gatala dan Freyer pada tahun 1974. Okey, bahagian pembangunan kurikulum 2015, pemahaman dan pengaplikasian bagi operasi asas ini akan diteruskan dengan menggunakan nombor yang lebih besar apabila murid berada di tahap 2. Manakala Faizatul Haidar Muhammad Isa, Siti Hajar Said dan Azlina Hassan 2017, subjek matematik didasari oleh operasi asas dan sekiranya lemah penguasaan murid dalam operasi-operasi ini akan menjadikan murid kecundang menguasai keseluruhan subjek matematik. Untuk penggunaan pelbagai kaedah dan BBM untuk meningkatkan penguasaan operasi asas murid, Aniza Elias dan Roslinda 2016 mengatakan kaedah titik membantu pelajar lemah untuk menjawab soalan pembahagian 2 digit. Manakala Fairuz Keating RS 2013, kaedah lattice dapat meningkatkan penguasaan topik operasi darab dalam kalangan murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran. Manakala Abu Bakar Zainuddin dan Mat Jalil Muhammad Rashidi 2007, kaedah petak sifir lebih berkesan dalam proses pembelajaran asas darab matematik tahun 4. Ini adalah literature yang saya tengok. Okey, objektif kajian. Objektif ini saya pecahkan kepada 2, iaitu objektif umum dan juga objektif khusus. Okey, objektif umum, saya nak pelajar dapat menguasai dan memahami operasi asas matematik. Itu yang paling penting. Manakala untuk objektif khusus ialah objektif yang pertama adalah menguji keberkesanan kaedah Husserl Bos bagi mencari anu dalam operasi asas matematik. Manakala objektif kedua ialah meningkatkan minat murid dalam menyelesaikan soalan yang melibatkan anu dalam operasi asas sekaligus meningkatkan minat terhadap matematik. Okey, metodologi yang saya pakai untuk kajian ini ialah dalam bab ini saya akan terangkan reka bentuk, populasi dan sampel serta kaedah pengumpulan data. Okey, reka bentuk kajian yang saya pakai adalah kajian tindakan model Stephen Kemmis dan McTaggart pada tahun 1988 yang mana kitaran dia ialah mereflek, merancang, bertindak dan memerhati. Ini adalah kitaran, satu kitaran untuk kajian tindakan model ini. Manakala populasi dan sampel, populasi saya ialah pelajar tahun 4 SK Tatau. Sampel yang dipilih adalah 10 orang daripada pelajar 4 Neptune SK Tatau. Pensampelan yang dipilih adalah berdasarkan persampelan bertujuan kerana sampel mempunyai ciri-ciri yang dikehendaki untuk menyelesaikan masalah, iaitu daripada Rosinah Edinin 2012. Okey, kaedah pengumpulan data. Untuk objektif 1 tadi, menguji keberkesanan kaedah, saya menggunakan ujian pra dan ujian pos serta pemerhatian. Manakala objektif kedua iaitu menguji minat murid, saya menggunakan pemerhatian serta temu bual tidak berstruktur. Untuk dapatan kajian saya akan terangkan dari segi ujian pra dan ujian pos serta pemerhatian. Ini adalah ujian pra dan ujian pos dan mengikut tahap pelajar iaitu A, B, C, D dan E. Markah ini adalah markah yang diguna pakai untuk ujian UPSR.
Okey, untuk ujian pra, kita dapat tengok di sini seramai 9 orang menduduki di tahap yang sangat lemah, iaitu di antara markah sifar hingga 39, 9 orang sebanyak 90%, dan hanya satu orang sahaja yang berada pada tahap D, iaitu lemah, sebanyak 10%, satu orang saja. Tapi kalau kita tengok dalam ujian pos, hasil yang saya dapat adalah 8 orang adalah mendapat markah cemerlang, okey, iaitu A, dan 2 orang mendapat B. Ini adalah graf perbandingan peratusan keputusan ujian pra dan ujian pos bagi setiap sampel. Di sini kita tengok ada 10 sampel kesemuanya dan ini adalah markah yang mereka dapat. Okey, untuk secara keseluruhan yang kita tengok, bagi ujian pos seramai 6 orang sampel atau 6 orang pelajar mendapat 100% dalam ujian ujian pos. Dalam ujian pra, sampel 5 dan sampel 6, mereka mendapat kosong markah. Maksudnya tidak ada jawapan yang betul untuk ujian pra, tetapi untuk ujian pos mereka mendapat 70%. So di sini kita dapat tengok hasil daripada kaedah tersebut menunjukkan ujian pra dan ujian pos sangat banyak dia punya peningkatan yang sangat ketara bagi kedua-dua ujian dan kepada semua pelajar. Okey, ini adalah hasil pemerhatian yang saya buat. Yang pertama, mampu menjawab soalan menggunakan kaedah Who is the Boss dengan betul bagi soalan mencari anu. Ini untuk mengkaji objektif 1. Pemerhatian yang kedua ialah sebelah sana, mampu menjawab soalan yang diberi di papan putih menggunakan kaedah Who is the Boss. Ini juga untuk mengkaji objektif 1. Manakala pemerhatian seterusnya, sampel menjawab soalan secara berkumpulan menggunakan Who is the Boss. Ini untuk mengkaji minat murid terhadap kaedah dan juga terhadap mata pelajaran matematik. Dan yang terakhir adalah pelajar bersungguh-sungguh menjawab soalan di dalam helaian kerja yang diberikan. Ini juga untuk menguji objektif 2, iaitu minat pelajar terhadap kaedah dan juga terhadap mata pelajaran matematik. Okey, rumusan dan cadangan. Baik, rumusan yang saya dapat buat adalah penggunaan Who is the Boss telah berkesan untuk membantu pelajar saya menjawab soalan mencari anu dalam operasi asas, yang mana saya dapat tengok mereka sekurang-kurangnya telah ada peningkatan daripada sebelum ini bersalah dan sekarang dia telah dapat membuat soalan tersebut dengan betul. Yang kedua ialah murid telah menunjukkan minat dalam menjawab soalan mencari anu dalam operasi. Ini saya dapat tengok juga semasa soalan-soalan yang diberikan sama ada dalam lembaran kerja, kebiasaannya pelajar tidak jawab soalan ini ataupun dia tinggal dulu ataupun dia jawab dengan salah. So kali ini tiada lagi soalan yang ditinggalkan. Ini menunjukkan minat telah naik untuk mereka. Okey, cadangan yang seterusnya, cadangan untuk masa akan datang. Kaedah ini akan ditambah baik dari semasa ke semasa dan juga saya akan cuba mengubah kumpulan sasaran kepada pelajar tahap 1 dengan pengubahsuaian sedikit supaya lebih senang difahami untuk pelajar tahap 1, kerana benda ini, operasi asas ini perlu bermula dari peringkat awal, peringkat tahun 1, 2, 3 sebelum kita masuk kepada tahap 2. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serah kembali kepada moderator.